Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Nur Azah binti Abdul Rahman, Perongkanan Pentadbiran. Yang dihormati Encik Zainuddin bin Kasim, Perongkanan Hal Murid. Yang dihormati Puan Ismawati binti Yunus, Perongkanan Co-Curriculum. Barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru, seterusnya anak-anak murid semahmu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi ini, hari Isnin 26 Julai 2021, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita sehingga dapat kita meneruskan pertemuan ataupun sesi pembelajaran secara PDPR pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kekuatan untuk terus meneruskan PDPR ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat, seterusnya berhasil segala usaha yang kita lakukan, insya-Allah. Pada pagi ini, pihak sekolah mengambil pendekatan untuk melakukan perhimpunan maya ini, ataupun lebih berbentuk taklimat daripada saya sendiri sebagai pengetua, mewakili guru-guru perongkanan yang ada untuk menjelaskan beberapa perkara. Baik. Pertama sekali, selamat bersua kembali kepada anak-anak semahmu yang dikasihi sekalian. Suka saya mengingatkan peringatan demi peringatan bahawa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka apabila kita sebutkan sebagai kewajipan, maka hendaklah kita lakukannya dengan penuh keikhlasan, penuh ketekunan dan juga penuh beradab. Mudah-mudahan apabila mencukupi 3 syarat tadi, maka kita akan memperolehi ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk tahun yang keduanya, kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita secara dalam talian. Inilah suatu kebiasaan baru dan rentetan daripada COVID-19 yang melanda negara kita. Ia merupakan cabaran masa kini yang tidak diperolehi oleh saya, rakan-rakan guru, bahkan ibu bapa, anak-anak semua. Maka sama-samalah kita menghadapi cabaran baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh usaha dan juga bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, kita baru saja selesai daripada bercuti sempena sambutan Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Maka segala input yang kita perolehi daripada Aidil Adha tersebut sama-sama kita hayati, kita bawa dalam kehidupan kita seharian. Kehidupan sekarang ini tidak dapat tidak, mesti lebih memerlukan pada pengorbanan, mesti perlu kita kaitkan korban yang baru kita lalui pada minggu lepas dengan kehidupan yang bakal kita lalui pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik. Yang kedua, berkaitan kehadiran PDPR pada 5 minggu yang lepas, pada 5 minggu yang lepas, sehingga berakhir pada bermula dengan 14 Jun hingga 16 Julai 2021. Secara keseluruhannya, kehadiran anak-anak semua adalah memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Mengikut analisa yang dikeluarkan, 81.97 kehadiran secara puratanya. Jadi alhamdulillah, ini suatu angka peratus yang membanggakan. Tahniah kepada anak-anak, tahniah kerana hadir ke dalam kelas PDPR, tahniah kerana melibatkan diri, tahniah kerana berjaya bermujahadah. Maklum sajalah duduk di rumah secara dalam talian mungkin
sangat banyak cabaran yang ditempuhi. Jadi atas segala usaha tersebut, dan saya yakin pastinya dengan bantuan sokongan daripada ibu bapa sendiri, maka pihak sekolah mengucapkan tahniah, ribuan terima kasih, dan semoga diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pasti di sana ada pelbagai masalah, dan melalui soal selidik kita dapati ada masalah talian internet, kadang-kadang talian tu tidak berapa stabil, ada masalah gadget, ada masalah lain. Seperti yang Ustaz sebut sebelum ni, kita maklum, ada saja masalah yang menimpa kita, tetapi berlaku jujurlah, committed dengan tugasan, jangan malu, jangan berselindung, maklumkan pada guru. Kalau ada masalah, masalah gadget contohnya, masalah data, masalah peribadi yang lain, maklumkan pada guru kelas, pada guru subjek. Jangan diam saja. Sekiranya kamu berdiam saja, pihak sekolah tak mampu untuk menolong kamu. Sebagai contohnya, seperti baru-baru ini, pada 2 minggu lepas dan sebelumnya, pihak sekolah telah meminjamkan Chromebook sebanyak 7 unit kepada rakan-rakan anak-anak semua yang mereka menyatakan perlu kepada gadget tersebut. Jadi alhamdulillah, mana yang pihak sekolah mampu bantu, maka pihak sekolah akan bantu. Begitu juga kita mendapat bantuan daripada pihak NGO, iaitu iGuru dan juga Yayasan Maghfirah, untuk menaja membantu data untuk para pelajar SPM. Selama 25 orang telah dikenal pasti, insya-Allah pada minggu ini akan diserahkan kepada mereka. Jadi alhamdulillah. Jadi itu antara bentuk sumbangan bantuan yang boleh pihak sekolah usahakan. Okay? Jadi kalau ada masalah, maklumkan. Maklumkan ibu bapa yang mendengar juga, maklumkan apa masalahnya supaya pihak kami boleh bantu ikut ke sesuai, insya-Allah. Anak-anak dikasihi, suka saya sebut, ingatkan bahawa menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan setiap ibadah kena dipelihara akan adab dan tata susilanya. Jadi antara adab yang pernah Ustaz sebut sebelum ini adalah sekiranya ada masalah, kelewatan dan sebagainya, maka bagi tahu pada guru. Juga adab yang lain adalah jaga tata tertib ketika sedang menghadiri PDPR, tutup aurat, duduk dengan sopan, pakaian yang sesuai. Okay, kalau boleh berwuduk, itulah sangat baik sekali. Okay, majlis ilmu tidak kira sama ada bersemuka ataupun secara dalam talian, tetap perlu dipelihara adab dan tata susilanya. Baik, di sini saya paparkan analisa peratus kehadiran PDPR sepanjang 14 Jun hingga 16 Julai yang lepas. Jadi kalau boleh perhatikan di sini, alhamdulillah, Ustaz dan juga guru-guru merakamkan tahniah dan penghargaan kepada abang-abang dan kakak-kakak kamu. Kalau perhatikan sini, 5 IB, 5 IK, 4 IB dan juga 4 IK ni, masing-masing 4 kelas ini, kalau lihatkan grafnya, pada penghujung minggu yang kelima, masing-masing menunjukkan peningkatan pada peratus kehadiran mereka. Kalau lihat sini, kita ambil yang hujung sajalah, iaitu 5 IK 93.5%, 5 IB 91.5%, 4 IB 91.52%, 4 IK 89.60%. Kalau lihat 4 IK ini, mereka bermula dalam 83% pada minggu yang pertama, tetapi meningkat dan terus meningkat kepada 89.6%. Jadi tahniah kepada anak-anak dari 4 IK. Jadi begitulah sepatutnya, iaitu abang kakak menunjukkan contoh teladan yang baik kepada adik-adik semua. Tahniah sekali lagi. Adapun untuk
3 IB dan juga 1 IK. Ustaz kena sebut di sini kerana ini adalah data yang tidak boleh kita sangkal. Apa yang kita dapat itulah dia, iaitu 3 IB. Kalau kita lihat 3 IB ini pada minggu pertama bermula dengan agak bagus, dalam 79% kehadiran mereka, tetapi menurun, naik sekejap, kemudian turun dan terus turun naik kepada 70.1% kehadiran mereka pada minggu yang ke-5. Okay. Begitu juga dengan 1 IK. 1 IK bermula dalam 61%, begitu, naik, kemudian dia turun dan juga turun sehingga menjadi 67.33%. Jadi untuk anak-anak semua, di sini kita paparkan 3 IB dan juga 3 IK. Di atasnya itu adalah 2 AL dengan 1 AL. Cuma apa yang kami pihak sekolah harapkan ialah seperti yang Ustaz sebut sebelum ini tadi, iaitu usaha bermujahadahlah untuk menghadiri kelas. Usaha apa secara sekalipun. Cuma seperti disebut sekali lagi, pihak sekolah faham ada masalah, ada kekangan. Jadi pihak sekolah nak tahu apa dia masalah, apa dia kekangan tersebut supaya kami boleh bantu, supaya kamu boleh belajar bersama dengan kawan-kawan yang lain tanpa sebarang halangan. Kalau tak dimaklumkan, tak diberitahu melalui guru kelas ataupun guru subjek, maka kami sukar untuk membantu, terutama dalam keadaan kawalan perintah kawalan pergerakan sekarang ni yang kita belum lagi berpindah ke fasa yang pertama. Jadi kalau ada masalah jangan malu untuk beritahu terus terang, insya-Allah pihak sekolah akan sikat. Baik. Berkait dengan kehadiran ke PDPR juga, saya yakin semua dah maklum tentang pertandingan kehadiran cemerlang kelas PTPR 3.0 bermula 28 Jun hingga 16 Julai. Semua telah maklum, kita dah umumkan. Jadi insya-Allah para pemenangnya telah dikenal pasti, maka tunggulah sama ada hadiah tersebut untuk individu ataupun untuk kelas. Okey. Dan memandangkan kehadiran yang sangat bagus dan juga cabaran yang sangat sengit antara kelas, maka pihak sekolah telah bersetuju untuk melanjutkan lagi, sebenarnya bukan melanjutkan tetapi untuk mengadakan pertandingan fasa kedua pula. Jadi pada kelas-kelas yang disebut tadi yang tidak menunjukkan prestasi yang bagus, sila buat lonjakan. Kamu boleh buat lonjakan supaya atasilah abang kakak tingkatan 4 tingkatan 5 pun tak apa. Tak apa, ini satu persaingan yang sihat. Bukan nak hadiah sangat tapi nak tunjukkan bahawa kita mampu berusaha untuk berubah kepada yang lebih baik, insya-Allah. Okey, jadi tunggukan hadiah untuk yang fasa sebelum ini dan juga pertandingan yang akan diumumkan untuk fasa yang seterusnya, insya-Allah. Baik. Seterusnya, Ustaz nak umumkan bahawa kita pihak sekolah melalui panitia LAM, Lajnah Al-Lughatil Arabiyyatil Mu'asirah, di bawah Ustazah Khawlah, telah melaksanakan Daurah Arabiyah Mukassafah, ataupun disebut Dauratul Arabiyyatul Mukassafah, Dauratul Arabiyah Al-Mukassafah, iaitu boleh juga disebut sebagai kelas intensif bahasa Arab. Alhamdulillah telah berjalan selama 5 minggu ataupun 5 kali berturut-turut sebanyak 10 jam untuk pelajar tingkatan 3 dah selesai. Alhamdulillah. Tahniah dan kehadiran sangat memuaskan, iaitu 85% secara purata yang hadir. Tahniah untuk anak-anak tingkatan 3. Kursus bahasa Arab ini selama 5 siri, dan setiap siri adalah selama 2 jam. Kita datangkan khusus Ustaz Abdul Rahim bin Sabtani dari Maharah Edu Academy.
konsultan yang kita jemput dengan kemahiran yang ada. Ustaz dah dengar, dah ikuti, memang sekiranya kamu ikut dengan teliti, fokus, mencatat, menghafaz, insya-Allah saya yakin kemahiran kamu semua dalam bahasa Arab akan meningkat. Okey. Jadi jangan lupa untuk tingkatan 2 akan bermula pada 30 Julai. Maknanya pada minggu ini, hari Jumaat ini, kemudian diikuti dengan hari Sabtu, 4 Sabtu yang berikutnya. Jadi kosongkan tarikh tersebut. Kosongkan tarikh tersebut dalam pukul 9 hingga pukul 11. Bermula dengan Jumaat ini hinggalah dan juga 4 Sabtu yang berikutnya sehingga 28 Ogos. Dan untuk tingkatan 1, setiap hari Ahad, mulai Ahad minggu ini sehinggalah 4 minggu yang berikutnya, iaitu 5 minggu berturut-turut, setiap hari Ahad tingkatan 1 akan mengikuti kursus intensif bahasa Arab ataupun Daurah Arabiah Mukassafah ini. Maka fokus, usahakan. Jadi saya dah maklumkan sini, dan ibu bapa yang menonton sama, terutama untuk tingkatan 1 dan 2, tolonglah beri kerjasama, pastikan anak-anak hadir dan luangkan masa, ingatkan mereka bahawa mereka ada kelas intensif bahasa Arab. Ini usaha kita untuk memastikan anak-anak sebahamu mahir dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah ilmu utama ataupun alat utama untuk cekap, untuk faham subjek dini yang lain. Kalau mereka mahir dalam bahasa Arab, maka untuk subjek syariah, usuluddin, bahkan termasuk juga manahij dan juga adab al-balaghah, mereka akan dapat, saya yakin pasti akan dapat menguasainya, dan hajat sekolah ataupun Kementerian Pendidikan untuk melahirkan ulama akan tercapai insya-Allah. Jadi luangkan masa untuk Daurah Arabiah Mukassafah ini insya-Allah. Baik, seterusnya pengumuman yang keempat iaitu berkaitan peperiksaan pertengahan tahun. Untuk menengah atas saja, kita telah selesai 5 subjek sebelum cuti dahulu, agak lama. Maka pihak sekolah memutuskan untuk meneruskan subjek yang baki, dan untuk tingkatan 4 hingga 5 sahaja, bermula pada 2 hingga 4 Ogos minggu hadapan. Sehari 2 subjek saja, dan bila dah diumumkan ni, maka diharapkan semua pelajar tingkatan 4 dan 5 bersedialah. Adapun untuk 1, 2 dan 3, pihak sekolah akan fikirkan cara yang sesuai untuk kamu pula insya-Allah. Baik. Seterusnya iaitu program E3R. E3R, Extra Effort Extreme Result, untuk tingkatan 5. Jadi calon SPM 2021, mereka akan mengikuti beberapa siri kelas untuk subjek-subjek mereka yang mereka duduki SPM nanti, insya-Allah bermula 26 Julai, iaitu hari ini, hingga 27 Ogos, sebulan penuh. Okey. Dan di sini ada analisanya, dan kalau boleh perhatikan di sini, catatan agihan ini adalah berdasarkan kepada grade purata mata pelajaran yang diperolehi semasa SPM 2020 baru-baru ini. Okey, jadi sebab tu lihat ada subjek yang 2 jam, 3 jam ikut keperluan. Okay. Dan kita juga memasukkan juga satu slot untuk unit bimbingan dan kaunseling oleh Puan Soleha, iaitu pada 12 Ogos, Smart Study. Jadi ini adalah usaha pihak sekolah untuk memastikan calon SPM 2021 ini sentiasa bersedia, mereka mantap persiapan mereka, dan dalam masa yang sama ada juga
pesanan daripada kaunselor untuk membantu kejayaan mereka, insya-Allah. Baik. Seterusnya yang keenam, dari panitia Usuluddin, iaitu akan diadakan kuis Habibi Habibati. Satu lagi usaha untuk meningkatkan penguasaan, keseronokan belajar untuk anak-anak. Ini melibatkan semua tingkatan, bermula tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dan kita akan mengambil waktu tutorial kamu dalam pukul 9 hingga pukul 10 pagi, dan dengan menjawab kuis yang disediakan menggunakan platform Quizizz. Saya kira semua dah biasa, dan bukan saja untuk berseronok, untuk explore maklumat secara kuis, tetapi tidak kurang pentingnya ialah ada hadiah. Ada hadiah, iaitu ada 3 pemenang untuk setiap tingkatan, dan dia akan berlangsung selama 3 bulan. Jadi dia akan berterusan selama 3 bulan ni. Maknanya setiap bulan akan ada pemenang daripada setiap tingkatan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mudah-mudahan di samping dapat hadiah, dapat tambah ilmu, insya-Allah. Baik. Kita alhamdulillah bersyukur kerana telah didatangi pada minggu lepas oleh 5 orang guru pelatih, 4 dari UPSI dan juga 1 dari UNIZA. Mereka akan bersama dengan kita untuk tempoh yang agak lama, iaitu saya sebut terus, nanti mereka akan menggantikan guru-guru kamu untuk beberapa subjek, contohnya untuk geografi, sejarah, juga LAM, mana ikut kesesuaian mereka lah. Nanti detailnya akan dimaklumkan oleh guru subjek yang terlibat. Iaitu yang pertama, Cikgu Muhammad Iqbal bin Abu Bakar, Cikgu Muhammad Azizi Azri bin Muhammad Arif, Cikgu Siti Nur Syahidah binti Zamri, dan juga Cikgu Maizura binti Sari. Panggil cikgu teruslah, sebab mereka ni memang bakal guru. Keempat-empat ni dari UPSI. Okay? Jadi, dan keempat-empat ni juga tak asing dengan Semahamu, sebab mereka bekas pelajar SMK Datuk Mansur, Jidan kita saja. Dan yang kelima adalah Syifa binti Ismail, dari UNIZA. Okay, Ustazah bahasa Arab. Jadi insya-Allah. Dan di samping ada seorang lagi yang keenam, Ustaz tak masukkan di sini sebab tidak lama, tidak lama. Itu Cikgu Nur Fatihah. Cikgu Nur Fatihah ni tak lama, ada 3 minggu sahaja. Adapun 5 guru yang saya sebut ini, mereka akan bersama kita selama 3 bulan sehingga penghujung September, insya-Allah. Jadi pihak sekolah mengucapkan selamat datang, mengeluhkan kepada 5 guru pelatih ini. Mudah-mudahan dapat menambahkan kekuatan sedia ada di Semahamu, insya-Allah. Baik. Seterusnya berkaitan penyerahan sijil SPM dan juga sijil yang lain, PJSK, berhenti untuk lisan bahasa Melayu, Inggeris dan sebagainya. InsyaAllah akan diserahkan, boleh sampaikan kepada abang kakak kamu, tapi sekolah nak umumkan juga di sini, bermula pada hari Jumaat ini, insyaAllah pada 30 Julai pada 9 pagi hingga 10.30 pagi secara pandu lalu untuk mereka. Dan sekiranya ada yang mahu untuk dipost, maka insya-Allah pihak sekolah akan post. Detailnya akan menyusul, insya-Allah. Seterusnya, kita memanfaatkan teknologi. Ustaz yakin sebahagian besar dari kamu sudah maklum, tapi suka untuk Ustaz umumkan dalam pengumuman kita pada pagi ini tentang kewujudan Semahamu Studio.
Masing-masing pasti dah familiar kan. Kita ada, dah lama kita ada page SMA Haji Muhammad Semamu ini di FB, di YouTube, boleh search nanti Semamu Studio, juga di IG Semamu TV. Jadi kita akan manfaatkan semua medium ini bukan saja untuk menyebarkan, untuk kita menjual, untuk kita menghebahkan kewujudan Semamu, tapi uh, selain daripada itu adalah untuk menyediakan anak-anak semua ruang ataupun medium untuk menyelahkan bakat, ataupun untuk anak-anak berkongsi apa sahaja yang boleh dikongsikan dengan masyarakat di luar sana. Maka untuk itu sudah ada 3 siri setiap Jumaat, 3 Jumaat telah ada kawan-kawan ataupun abang kakak kamu yang berkongsi tazkirah ringkas dalam 5 minit daripada hadis-hadis yang dipelajari untuk mereka kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Jadi tindakan ini adalah sangat bagus. Sebab apa? Sebab mereka boleh berkongsi, berlatih untuk berani, berlatih untuk mengeluarkan pendapat, berhadapan dengan kamera. Jadi itu adalah suatu keberanian sebenarnya. Jadi boleh dimanfaatkan dan kita bercadang untuk kembangkan lagi, bukan saja kepada YouTube live atau FB live, tetapi juga nanti akan ada pengisian-pengisian lain yang terbuka pada semua murid dan juga guru juga, supaya kita manfaatkan teknologi yang ada ini, insya-Allah. Dan suka saya sebut, kalau kau perasan kebelakangan ini sudah 3 minggu rasanya kita mengasingkan bacaan Yasin dan Tazkirah Jumaat kita kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan lelaki dan perempuan. Sebenarnya bukan ada isu aurat ke tidak, bukan ada isu jantina ke tidak, tetapi bila kita mengasingkan itu, maka kita telah membuka peluang yang lebih, iaitu kita akan ada setiap minggu 3 orang untuk menjadi pengacara majlis, untuk mengepalai atau mengetuai bacaan Yasin, dan juga untuk memberi tazkirah. 3 orang setiap minggu dari lelaki dan perempuan. Jadi kita manfaatkan cara ini. Dengan itu peluang untuk memimpin, untuk memberi tazkirah lebih terbuka luas, insya-Allah. Ya. Baik, dan perlu diingatkan dan terus diingatkan tentang suasana kita sekarang ini, iaitu ancaman wabak COVID-19. Okay, kita jaga kita. Semua orang kena jaga diri sendiri. Semua orang kena akur pada SOP. Semua orang kena anggap bahawa orang yang datang itu adalah mereka membawa virus. Bagaimana kita pun kita anggap kita ni mungkin ada virus. Maka kita tidak akan mudah-mudah untuk bersentuhan dengan orang, rapat dengan orang. Dan kalau orang datang pada kita pun kita akan jaga. Jangan sampai orang tu dekat dengan kita, kita akan pakai mask, dia pun kena pakai mask, kena sentiasa sanitasi tangan kita. Sebab bukan saja bahaya, tetapi sekarang semakin bahaya, semakin berbahaya virus ini. Bermula dengan yang tak ada varian, kemudian ada varian beta, delta. Jadi ini sangat memusingkan, sangat membimbangkan. Maka saya mengingatkan semua, anak-anak, guru-guru, bahkan AKP, penjaga ibu bapa semua sekali, supaya sentiasa akur dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita tak jaga, maka kita bimbang. Suasana yang ada ini akan bertambah parah. Dan sehubungan dengan itu juga, sekiranya ada, jadi pengumuman terbuka untuk semua. Sekiranya ada dalam kalangan anak-anak murid, anak-anak yang keluarga mereka terjejas rentetan daripada COVID-19 ini, maka pihak sekolah bersedia untuk membantu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, memerlukan bantuan kepada mereka
kita boleh namakan sebagai bakul makanan dan sebagainya, tapi dengan syarat maklumkan. Jangan malu untuk maklumkan kalau kenal mana-mana jiran, sahabat kelas kita ke, ataupun kamu sendiri ke yang ada masalah, maka bagi tahu pada guru kelas. InsyaAllah pihak sekolah akan berusaha untuk membantu, kerana kami berkeyakinan setiap masalah ada penyelesaiannya, dan setiap masalah kalau ada, dia akan menjejaskan pembelajaran kamu. Maka pihak sekolah tak mahu dengan ada benda yang boleh mengganggu pembelajaran kamu sehingga menyebabkan kamu tercicir. Jadi jangan malu, maklumkan pada guru kelas. Kalau ada masalah, insya-Allah kita akan usaha untuk membantu, insya-Allah. Baik, akhir sekali, semamu, kita peringatkan balik kita punya akronim kita. Semamu itu adalah setia menjunjung amanah, hidup memimpin ummah. Adapun dalam bahasa Arab, al-wafa'u li'a'la'il amanah, al-hayatu liqiyadatil ummah. Dan jangan lupa, in English, faithfully upholding the trust, living to lead the ummah. Jadi mudah-mudahan kita semua berusaha untuk mencapai moto ataupun akronim semamu ni dalam kehidupan kita seharian. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, akul pada SOP, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.